Hello, Assalamualaikum. Hari ni bersempena dengan PKPD di negeri Perak, di daerah Kinta. Jadi segala urus niaga yang berkaitan dengan kereta, nak test drive, nak pergi tengok kereta sekarang tak boleh. Sekarang tak boleh. Jadi kesempatan saya buat video ni, anda boleh tengok dekat saya punya YouTube. YouTube channel saya Muhammad Amin. Anda boleh tolong subscribe, anda boleh tolong share YouTube channel saya, supaya tanda support anda lah, tanda support anda terhadap saya. InsyaAllah kita akan kongsikan tentang soalan-soalan ataupun perkara-perkara yang selalunya customer akan tanya pada saya untuk loan kereta ni. Jadi boleh anda teruskan, boleh anda terus mendengar letteran saya ni. Maksudnya apa yang saya nak kongsikan ni. Yang pertama, ini perkara yang antara yang selalu customer tanya pada saya untuk beli kereta ni. Terutama kepada anak-anak muda lah. Jadi memang bagus. Kita muda-muda, kita dah ada keinginan, kita punya orang kata keinginan kita lah, kita punya pencapaian kita kita bekerja, dah penat bekerja, jadi kita nak rasa sedikit selesa, jadi kita nak beli kereta kan. Tak kisahlah baru ke used car, ini antara soalan-soalan dia. Yang pertama, isu down payment. Down payment ni saya nak sharekan sikit. Kenapa ada kereta kena down payment? Kenapa ada kereta tak payah down payment? Okay, down payment ni adalah duit muka untuk kita nak keluarkan kereta. Jadi sebab apa ada kereta ada down payment, ada kereta tak payah down payment? Yang pertama, kereta yang ada down payment ni selalunya adalah kereta baru. Kereta baru yang bank akan bagi loan kepada pembeli kereta baru ni 80 ke ataupun 90% daripada value kereta, value semasa kereta. Value ni bank yang akan bagilah. Jadi kalau ada kereta yang tak ada down payment pula, kenapa kereta tu tak ada down payment? Kenapa boleh full loan? Sebenarnya tak ada istilah full loan dalam beli kereta ni. Cuma kelebihan untuk kita yang beli kereta second hand yang mana harga dia ataupun nilai dia dah susut jauh daripada nilai yang bank dah bagi. Contoh, kereta tu berharga 80,000 yang dinilai oleh bank untuk tahun dan model kereta tu 80,000, tapi kedai jual hanya dengan harga 50,000. Jadi kat situ bila 80,000, 10% daripada 80,000 pun lebih tinggi daripada 50,000. Maksudnya bank nilaikan kereta tu dan jualan untuk jenis kereta tu lebih rendah. Jadi tak perlu down payment. Sebenarnya kita akan submit down payment, tapi untuk nilai kereta tu kita kena ikut nilai bank, tapi kita tak jual ikut nilai bank. Kita jual ikut nilai semasa yang used car jual. Mungkin 50,000, 60,000. Mana 10% daripada 80,000 tu pun boleh kita dapatkan loan yang penuh. Macam tu. Jadi tak perlu untuk down payment. Jadi model kereta ni dia ikut lah. Kadang-kadang kereta import ni banyak yang boleh full loan, Honda, Hyundai, Merc, BM, tapi ikut kepada bank lah, ikut kepada value dan ikut kepada model kereta tersebut. Itu yang pertama. Macam Proton, Pro 2, at least nasihat saya sebagai sales advisor ataupun jurujual lah, salesman lah. Nasihat saya, kalau nak beli kereta, prepare lah sikit. 3,000, 4,000. Sebab ada setengah kes yang bank akan cut loan dia. Ini bahaya. Kita dah bincang dengan salesman, kita dah setuju dengan salesman untuk kereta tu kita buat full loan. Bila kita submit dengan bank, bank cut loan kita. Ada sebab-sebab yang bank cut loan, itu kita akan sharekan dalam satu sesi yang lain. Sebab itu dia rumit sikit. Kenapa bank cut loan kita punya loan? Maksudnya harga kereta 50,000, kita dapat loan 50,000, tapi bank bagi kita 47,000 sahaja, dan kita kena keluarkan 3,000 untuk kita punya down payment pula. Jadi tak seronok. Maksudnya kita dah seronok, tapi kita tak preparekan duit
untuk buat down payment sebab kita dah janji dengan salesman yang kita tak payah bagi down payment, tapi kena down payment. Jadi susah. Jadi nasihat saya sebagai salesman, anda kena juga siapkan sekurang-kurangnya 3,000 untuk down payment. Walaupun tak kena down payment, itu rezeki anda. Jadi kalau kita tak kena down payment, untuk apa kita nak buat dengan 3,000 ni, 2,000 ni? Yang pertama, kita boleh buat dia sebagai tabung kecemasan. Jadi kita siapkan satu tabung untuk kereta kita. Mana tahu nak tukar tayar, nak ada kerosakan sikit-sikit. Biasalah kereta used car ni kita bukan ada jaminan 100% yang kereta tu elok selepas 3 bulan digunakan. Tapi itu pemilihan kita. Kita nak bawa pomen tengok kereta yang kita nak beli. Kita nak bawa kawan yang berpengalaman untuk tengok kereta yang kita nak beli. Itu macam-macam cara untuk kita nak tentukan yang kereta mesti elok. Salah satunya kereta tu ada full service record dia. Salah satunya kereta tu tak ada tanda-tanda kemalangan. Yang itu pun saya akan sharekan dalam satu sesi yang lain. Jadi anda boleh subscribe saya punya channel, anda boleh share, anda boleh like, anda boleh tekan loceng saya punya channel ni untuk anda tahu detail. Ini saya bukan sekadar saya nak menjual kereta kepada anda. Ini adalah saya buat channel ni antaranya adalah untuk memberi nasihat-nasihat untuk orang yang nak mencari kereta second ataupun kereta baru. Nasihat-nasihat saya untuk orang yang nak cari kereta yang pertama. Nasihat-nasihat saya untuk orang yang nak cari kereta untuk hobi dan kereta untuk family. Dia dua benda yang berbeza tu. Yang pertama, kereta untuk family. Yang kedua, kereta untuk hobi. Dia lain. Jadi itu pun saya akan kongsikan dalam satu video yang lain. Dan anda boleh subscribe saya punya channel. Itu baiknya channel saya ni anda kongsikan pada kawan-kawan. Saya lebih kepada perkongsian. Saya bukan kata saya menjual kereta. Memang saya menjual kereta, tapi ini nasihat saya. Maksudnya kalau anda nak beli kereta, apa yang anda perlukan dalam tempoh masa yang sementara. Sebab kereta ni kita bukan beli pakai macam kita beli benda yang murah. Jadi benda ni kita nak beli berbaloi. Dan juga beli kita nak pakai lama. Loan kita paling kurang pun 5-6 tahun untuk kereta second. Itu pun satu tempoh yang lama. Yang mana macam mana kita nak jaga value kereta ataupun kita nak jaga kereta tu, yang mana kita bayar dengan kita pakai tu sesuai ataupun sepadan. Padahal kita bayar dengan nilai harga dengan kita dapat kira okey. Itu yang saya nak sharekan. Jadi down payment ni memang boleh full loan, tapi kelebihan bila kita ada down payment, bulanan kita akan lebih rendah. Bulanan kita boleh kautim, kita boleh rendahkan bulanan kita. Kalau kita tak nak bayar bulanan rendah, tak apa, kita boleh jadikan sebagai tabung. Ada 1 bulan kecemasan atas kita. Jadi untuk bayar kereta sangkut. Jadi down payment tu yang saya kata kita tabungkan tadi, dia boleh membantu kita untuk kita dapatkan duit yang cepat. Duit yang kita spare, kita tabungkan untuk kereta khas. Ini nasihat saya. Itu untuk down payment. Untuk orang yang beli kereta, down payment dia boleh buat full loan, tapi dia ada prepare down payment. Dia nak bayar kereta tu, walau boleh full loan, dia nak bayar down payment boleh. Ataupun down payment tu dia nak simpan untuk apa-apa yang terjadi ketika dia dah beli kereta tu. Nak make up ke, ada kelebihan dekat situ. Sebab ada kereta second yang kita beli dah siap make up. Itu bonus orang kata. Tapi hati-hati, kereta yang dah siap make up ni pula, kita kena tengok dia punya condition dalaman dia. Itu satu sesi lain kita akan sharekan. Sekarang ni saya nak sharekan soalan yang orang tanya saya. Down payment jadi muda. Sebab saya baru 19, saya baru 20. Macam mana saya nak beli kereta? Okey, ini nasihat peribadi saya. Tidak, ini saya tak ada nak letakkan atas apa-apa, orang kata tapak lah, apa-apa akar dia. Saya cuma peribadi saya, kalau kita nak membeli kereta, kalau sebelum kita beli kereta baru, seelok-eloknya kita cari satu kereta yang kita pakai untuk kita belajar tentang kereta. Faham tak? Maksudnya sekarang anak-anak muda sekarang ni gairah. Orang kata kita berasa gairah nak pakai kereta, nak kereta baru kan, tengok iklan orang kawan-kawan. Lepas tu sekarang ni tambah kita ada Insta famous, influencer kita yang terbakar, dia peracun kita untuk beli kereta baru. Jadi saya share ni, okey, macam saya mula-mula saya kerja, ni sedikit lah, tambah sikit pengalaman.
Umur saya 18 saya beli sebuah Proton Wira. Proton Wira. Okeylah Wira kan. Tapi waktu tu umur saya 18 19 tahun. Jadi ada baik dia daripada saya beli kereta baru. Maksudnya kereta Wira waktu tu kita mesti beli dalam cash lah, kita bayar cash. Dan kita pening hanya maintenance saja. Bulanan kita tak pening. Tapi kita belajarlah. Kita belajar penjagaan kereta, servis kereta. Dan bila kita ada basic tentang kereta, InsyaAllah bila kita beli kereta baru ataupun kereta yang sedap sikit, tak kisah second hand ke ataupun baru ke, tanya kita buat loan, kita dah ada basic ataupun kita dah boleh orang kata timbang balik lah. Maksudnya kereta kita ni kita dah bajet bulanan dah berapa, kalau rosak pun sikit-sikit kita boleh tahu sebab kita ada basic. Ini nasihat saya untuk orang yang orang kata baru-baru kerja tapi nak pakai kereta, seboleh-bolehnya cari satu kereta dulu yang second hand, yang boleh kita beli cash. Tak kisahlah Myvi ke Wira ke. Jadi daripada situ je untuk belajar kita untuk simpanan. Kita boleh buat simpanan untuk macam mana kita nak jaga kereta kita dengan gaji yang kita ada. Itu orang kata pengalaman lah. Kita macam kita kerja lah, kita nak pengalaman. Kalau office yang ada nak pengalaman, kita nak beli kereta untuk kita ni, kita nak kena ada pengalaman dulu untuk pakai kereta. Bila dah pandai, dah pakai, sebab ada yang kadang-kadang beli kereta baru tapi dia tak ada pengalaman ataupun dia baru dapat lesen, cala sana, cala sini, kemek sana, kejap pakai hutang 9 tahun tapi baru pakai 2 tahun kereta dah macam-macam. Jadi bila kita dah ada pakai satu kereta 3-4 tahun, bila kita beli kereta baru, kita tahu nak jaga kereta baru kita. Itu untuk kereta baru. Ataupun untuk kita usia muda lah, maksudnya bawah 25. Sebab kalau kita nak beli kereta bawah 25 tahun dengan bank, kita kena ada guarantor. Dan yang setakat ni lah yang saya buat loan, guarantor hanya 2 je. Sama ada wife, husband ataupun parent. Adik-beradik pun sekarang tak boleh nak jadikan guarantor. Bank susah nak ambil adik-beradik untuk jadi guarantor. Jadi dia ambil wife atau husband ataupun parent. Boleh anda buat loan dengan Aeon Credit, tapi bayaran ataupun dia punya installment tu akan agak tinggi disebabkan oleh interest yang berlainan. Jadi pulanglah kan. Anda nak tunggu, nak cuba beli kereta cash dulu ke? Sebab untuk seorang yang bujang, yang bekerja, yang tak ada tanggungan, insya-Allah, maksudnya tak ada tanggungan tu tanggungan yang kecil, kita masih boleh menyimpan untuk kita nak beli satu kereta yang sekarang ni Wira dalam 3,500, 4,500 kan. Kalau Wajar dalam 5,000, 6,000. Kalau Saga dalam 2,500. Saya beli suara saya 1,500. Jadi pakai dulu. Jadi maintenance-nya pun rendah, memang akan rosak. Namanya kereta, namanya enjin, namanya mesin, dia akan rosak. Tapi kos dia berbeza, ataupun masa dia, long term ataupun masa dia untuk rosak tu tak sama dengan kereta baru dengan kereta lama kan. Nasib tu rezeki. Jadi itu antara salah satu kongsian lah untuk yang nak beli kereta pada usia muda. Nasihat saya, cuba dulu pakai satu kereta. Sebab saya pun akan tanya, kalau ada yang datang dengan saya, ada pakai kereta tak sebelum ni? Kalau dia kata belum pakai kereta, saya akan suggest dia untuk kereta yang maintenance dia rendah walaupun gaji dia tinggi. Betul, itu pada saya lah kan. Sebab orang yang datang, contoh dia nak inspirasi, saya akan bincang dengan dia untuk dia ambil private, mana murah sikit bulanan dan maintenance mungkin murah sikit. Jadi terpulang. Kalau bank nak bagi kelulusan, anda boleh dapat apa kereta anda nak kan. Itu pada bahagian tadilah, usia waktu usia muda. Pelat. Sorry. Itu pada bahagian itu. Yang ketiga, saya nak cakap pasal kalau anda nak pakai kereta tapi tak ada lesen. Tak ada lesen memang boleh buat. Dah banyak dah customer atas tangan saya yang tak ada lesen, tapi kita masih boleh siapkan loan untuk dia. Cuma dia tak ada banyak cara lah.
Satu je, melalui Aeon Credit. Itu saja. Kalau anda tak ada lesen, anda hanya boleh beli kereta, anda boleh dapat loan kereta dengan Aeon Credit. Mana kalau Aeon Credit tak lulus, susah untuk kita nak bagi jalan lain. Kalau lesen L masih boleh dengan bank, tapi dengan guarantor lesen. Dan kalau untuk kredit-kredit yang lain, tak ada lesen masih boleh buat loan, tapi kita ada guarantor untuk lesen. Itu kita akan buatkan satu perkongsian lain lah. Mana kita nak factkan masa yang saya sharekan dekat sini untuk yang penting je, basic dia. Basic dia. Lagi satu, kerja, tempoh bekerja. Jadi banyak orang tanya, bang, saya baru kerja 3 bulan bang, boleh tak? Sebenarnya memang boleh buat. Memang boleh buat. Dalam dunia ni apa pun boleh buat, tapi dengan duit. Tapi kalau secara bersihnya tak boleh lah. Sekurang-kurangnya setahun, 6 bulan ke setahun. Sebab bank statement pun kita nak bank statement pun kita nak 3 bulan. Slip gaji pun kita nak 3 bulan. Mana kalau bawah 3 bulan, macam mana kita nak submit loan dengan bank? Syarat tak cukup. Memang ada yang dah minta 6 bulan sekarang ni, tapi minimum kita mesti ada 3 bulan pay slip, 3 bulan statement bank. Bank statement. Untuk kita punya ni lah, dengan kita punya EPF. EPF ni untuk nak kita boleh tahu dia kita kerja cukup tak setahun. Ini syarat yang agak penting juga. Syarat yang agak penting juga. Jadi benda ni kita kena tengok. Sebelum kita buat loan kereta, kita punya bank statement dengan kita punya payslip tally tak tally. Ini salah satu sebab lah kenapa customer yang dah loan tapi tak lulus walaupun gaji dia besar. Gaji 3,000, 4,000, 5,000 tapi loan tak lepas. Sebab dia punya bank dengan dia punya gaji tak matching. Bank masuk 4,000, gaji 5,000. Jadi kat situ ada keraguan untuk bank nak bagi kelulusan. Jadi susah sikit. Itu kita nak kena tengok. Jadi kalau tak ada EPF boleh buat ke? Boleh buat. Tak ada EPF boleh buat. Tapi syarat yang saya cakap tadi lah, gaji dengan bank statement mesti nak kena tally ataupun nak kena matching. Jadi anda boleh share. Anda boleh share, anda boleh subscribe, anda boleh like, anda boleh tekan loceng untuk saya punya YouTube channel saya ni. Dan juga untuk Facebook kita ada Amin Auto, mana saya punya page untuk Facebook. Yang kat situ kita boleh tengok kereta-kereta yang saya jual, video-video review yang saya buat tentang kereta-kereta yang saya buat. Dan juga orang kata perbandingan. Kita buat perbandingan macam antara Saga dengan Beza, antara Myvi dengan Iris. Jadi dia nampak lebih real. Dan anda boleh terus ke kedai saya di Medan Gopeng, Car Palace, untuk anda test drive sendiri. Kat situ special kita boleh test drive dan anda boleh tengok mana yang sesuai dengan anda, dengan bulanan ataupun bayaran yang anda bayar. Jadi untuk petang ni, untuk hari ni lah. Petang ni kadang anda tengok video saya malam pun tak sama juga. Jadi untuk hari ni, ni saja video saya kan. Jadi untuk next video kita akan sharekan, kita akan kongsikan lagi berkaitan dengan kereta. Dan kadang-kadang kita akan buat review untuk kereta-kereta yang ada, kereta second hand yang ada. Selalu orang review kereta baru, tapi hari ni saya akan review, saya akan sharekan pada dalam saya punya YouTube channel ni untuk kereta-kereta second hand yang masih berbaluikah kita beli. Jadi itu saja untuk hari ni. Assalamualaikum.